Hai, selamat sejahtera. Nama saya Amy Saliana binti Syahriman. Tajuk ceramah saya ialah pemakanan seimbang mempengaruhi kesihatan diri. Pemakanan yang baik mula mempengaruhi kesihatan tubuh bawah badan sejak kecil lagi. Pemakanan memainkan peranan penting dalam mengekalkan kesihatan dan mencegah penyakit. Jika dahulu, masyarakat dilanda masalah kekurangan zat dan vitamin, tetapi hari ini, masyarakat dilanda oleh masalah kesihatan akibat daripada pengambilan makanan secara berlebihan dan tidak seimbang, sehingga menyumbang kepada masalah lebihan kolesterol, lebihan gula dan kegemukan atau obesiti. Berdasarkan satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal perubatan The Lancet pada tahun 2011, hampir 350 juta orang dewasa di seluruh dunia dilaporkan menghidap diabetes, iaitu 2 kali ganda sejak 1980. Selain itu, melalui satu tinjauan oleh Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi pada tahun 2019 menganggarkan 3.9 juta atau 18.3% penduduk berumur 18 tahun ke atas menghidap diabetes, meningkat ketara berbanding 13.4% pada 2015 dan 11.2% pada tahun 2011. Seorang daripada 5 individu dewasa atau kira-kira 3.9 juta orang berumur 18 tahun ke atas di Malaysia menghidap diabetes menurut Dapatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2019. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, prevalent diabetes di negara ini didapati meningkat kepada 18.3% berbanding 13.4% pada 2015. Beliau berkata 49% daripada pengidap diabetes di Malaysia tidak pernah diperiksa atau didiagnosis menghidap penyakit ini. Dr. Adham berkata demikian ketika membentangkan dapatan NHMS 2019 di Kementerian Kesihatan pada Jumaat 29 Mei. Menurut dapatan tinjauan itu lagi, 3 negeri merekodkan penyakit diabetes tertinggi, iaitu Negeri Sembilan, Perlis dan Pahang. Dr. Nur Hisham turut menjelaskan kebanyakan insiden diabetes dapat dikawal dan dicegah melalui amalan gaya hidup sihat dan pemakanan seimbang. Beliau juga turut mengatakan bahawa penyakit diabetes bukan sahaja kesan negatif terhadap kualiti hidup dan kos penjagaan kesihatan, tetapi juga menambah beban ekonomi individu, keluarga serta masyarakat, selain mengurangkan produktiviti negara. Selain daripada diabetes, masalah obesiti juga semakin meningkat dalam negara kita. Sejak 1975, masalah obesiti menjadi kebimbangan global menurut data World Population Review pada tahun 2019. Malaysia menjadi negara tertinggi di Asia Tenggara menghidapi masalah obesiti dalam kalangan orang dewasa, iaitu 15.6%, diikuti Brunei 14.1%, Thailand 10% dan Indonesia 6.9%. Selain itu, menurut Dr. Adham juga, data tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHMS 2019 menunjukkan prevalen rakyat Malaysia mengalami berlebihan berat badan dan obes, menunjukkan trend peningkatan daripada 47.7% pada 2015 kepada 50.1% pada tahun 2019. Sering makan di restoran tanpa pemilihan makanan yang betul serta pengambilan manisan berlebihan menjadikan Malaysia negara obesiti tertinggi di Asia Tenggara. Kurangnya disiplin dalam menentukan jumlah pengambilan kalori seharian turut menjadi faktor kecenderungan berat badan seseorang naik dalam masa singkat. Menurut Penasihat Kecergasan dan Pemakanan Seimbang Mariatul Adawiyah Malik,
Trend pemakanan tidak sihat rakyat Malaysia ketika ini telah menyebabkan remaja seawal usia 20-an mencapai berat badan sehingga 3 angka. Jelasnya, situasi ini berlaku akibat pengambilan makanan berlebihan sehingga menjadi amalan yang sukar ditinggalkan. Kebanyakan masyarakat memandang ringan akan masalah obesiti kerana mereka berpendapat bahawa masalah obesiti itu adalah masalah yang tidak serius. Hal ini kerana mereka berfikir terdapat banyak kemudahan dan kaedah untuk kurus tanpa perlu mengurangkan pengambilan makanan seperti pembedahan buang lemak, sedut lemak, pengambilan pil kurus atau suplemen. Ramai yang tidak tahu bahawa pengambilan pil kurus atau suplemen boleh mendatangkan bahaya kepada diri sendiri. Pengambilan pil kurus boleh mendatangkan kesan sampingan kepada tubuh badan seperti kerosakan buah pinggang. Kita tidak akan dapat melihat kesannya sekarang, tetapi nanti semakin meningkat usia kita, semakin merosot kesihatan diri kita. Semua orang pasti inginkan tubuh badan yang sihat tanpa penyakit sehingga usia tua. Maka kita harus menjaga pemakanan kita dari sekarang. Oleh itu, kita harus tahu apa itu pemakanan seimbang. Kerana terdapat ramai orang yang tidak tahu apa itu pemakanan seimbang. Pemakanan seimbang juga disebut sebagai diet seimbang, iaitu tabiat memilih makanan yang hendak dimakan dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengekalkan kesihatan. Pengambilan makanan seimbang mengandungi kombinasi pelbagai jenis hidangan berdasarkan piramid makanan yang boleh membekalkan semua zat yang diperlukan tubuh. Makanan yang seimbang dapat membina dan menguatkan imunisasi badan. Seterusnya dapat menjauhi kita daripada penyakit. Amalan pemakanan sihat adalah satu faktor yang penting dalam kesihatan sekeluarga dan harus dipupuk dari rumah. Kanak-kanak merupakan golongan yang mudah dijangkiti penyakit kerana mereka tidak mempunyai antibodi yang kuat. Pemakanan yang salah boleh menjadi antara punca utama berlakunya kekurangan daya imuniti badan. Bahkan jika terus diabaikan, ia akan menjadikan sistem imun badan anak menjadi lemah, seterusnya mudah terdedah kepada jangkitan. Maka ibu bapa perlu mengawal pemakanan anak-anak anda. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO juga mengaitkan pemakanan yang salah dengan 45% daripada kematian kanak-kanak di seluruh dunia. Apabila pemakanan tidak dijaga, sistem imun badan merosot. Keupayaan untuk menangani penyakit serius juga akan turut berkurangan. Jadi, marilah kita mengenali apa itu piramid makanan. Terdapat 4 aras dalam piramid makanan. Aras 1, piramid makanan terdiri daripada makanan seperti nasi, gandum, mi, bijirin dan ubi. Ini adalah merupakan sumber tenaga yang penting yang diperlukan oleh badan, maka kita perlu mengambilnya setiap hari. Terdapat ramai orang yang menjalankan diet tanpa memakan nasi kerana mereka berfikir dengan tidak memakan nasi mereka dapat mengurangkan berat badan, sedangkan nasi adalah salah satu sumber makanan yang amat penting untuk membekalkan tenaga. Nasi bukanlah penyebab utama kepada masalah berat badan meningkat. Maka masyarakat perlu menghentikan amalan ini dan mula menjalankan diet seimbang mengikut piramid makanan. Aras kedua ialah terdiri daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Ia merupakan sumber antioksidan, fitokimia, vitamin dan mineral.
Vitamin C dalam buah-buahan dan sayur-sayuran boleh meningkatkan daya imun badan, seterusnya membantu mengelakkan daripada penyakit seperti demam. Adalah sangat baik jika kita banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Aras 3 pula terdiri daripada daging, ayam, ikan, hasil laut dan produk tenusuk. Semua ini adalah sumber protein, zinc dan zat besi. Protein bertanggungjawab dalam membina antibodi dalam badan dan membantu melawan virus dan bakteria. Aras 4 ialah aras terakhir dalam piramid makanan. Adalah sumber lemak. Lemak penting untuk membekalkan kalori yang cukup untuk perkembangan normal saraf, mata atau otak kanak-kanak, tetapi ia hanya diperlukan dalam kuantiti yang kecil. Jika mengambilnya dalam kuantiti yang berlebihan, ia akan menyebabkan masalah kolesterol dan menyumbang kepada masalah kegemukan atau obesiti. Ramai yang tidak tahu bahawa pemakanan seimbang mempunyai banyak kepentingan kepada tubuh badan. Antara kepentingan pemakanan seimbang ialah menjadikan pembesaran manusia lebih sempurna daripada aspek fizikal. Tubuh badan akan menerima segala zat yang diperlukan untuk membina tubuh badan yang kuat dan sihat daripada keperluan fizikal manusia. Dengan mempunyai tubuh badan yang sihat dan kuat, seseorang individu dapat menjalankan aktiviti hariannya dengan mudah dan tidak mengalami sebarang masalah seperti cepat merasa penat dan lesu. Sebagai contoh, jika dapat kita lihat, terdapat segelintir masyarakat Malaysia yang mempunyai tubuh badan yang kurus, atau kata lainnya kurus keding. Walaupun begitu, golongan ini mempunyai selera makan yang besar. Tetapi jika mereka makan seberapa banyak makanan juga, mereka tetap tidak akan gemuk kerana segala makanan yang mereka makan tidak memenuhi kesemua zat yang dipenuhi oleh badan. Maka mereka tidak mempunyai stamina yang cukup untuk melakukan tugasan harian. Selain itu, kepentingan yang lainnya ialah mengawal kadar obesiti masyarakat dunia. Salah satu aspek utama dalam pemakanan seimbang ialah makan dalam kuantiti yang sedikit, cukup untuk membekalkan tenaga dan mengisi tenaga yang telah digunakan oleh badan. Pengawalan pemakanan sebegini dapat menjadikan tubuh seseorang itu tidak terlalu gemuk. Dengan melakukan diet seimbang dapat melatih diri untuk makan makanan yang diperlukan sahaja dalam kuantiti yang sedikit. Bab kata pepatah, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Pengambilan makanan seimbang dengan kuantiti yang sedikit bukan bermakna badan kita tidak akan mendapat tenaga untuk melakukan tugasan harian. Malahan, ia dapat memberikan tenaga yang sangat cukup kepada badan kita. Akhir sekali, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa pemakanan yang seimbang amatlah penting dan mampu memberikan banyak kebaikan kepada kita. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mahu sakit dan gemuk. Saya yakin semua masyarakat inginkan kesihatan tubuh badan dan kehidupan yang sejahtera. Bagi para remaja, inilah saat yang sesuai untuk kita menjaga pemakanan kita agar kelak di hari tua kita tidak akan merasakan seksanya sakit akibat tidak menjaga pemakanan. Janganlah kita mengundang sesuatu perkara yang tidak diingini. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat. Merawat tidak bermakna kita akan kembali
pulih dan sihat seperti sedia kala. Jika tiada usaha yang berterusan, maka marilah kita bersama-sama menjaga kesihatan diri masing-masing. Hidup sihat, negara sejahtera. Sekian, terima kasih.